قولي أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita kembali lagi untuk menyambung kelas pengajian tadabbur surah Al-Maidah, dan pada minggu yang sudah kita telah sampai kepada perbahasan ayat yang ke-6, dan insya-Allah kita akan rumuskan beberapa faedah ilmiah yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-6 tersebut. Ada lebih daripada 20 faedah yang mungkin kita boleh simpulkan daripada ayat ini yang agak panjang sikit. And kalau sahabat-sahabat semua, hadirin hadirat semua, ada Quran di hadapan masing-masing ataupun hafal pun tak ada masalah, boleh refresh balik tengok ayat ke-6 yang kita semua bincangkan insya-Allah. Okey. Pertama sekali, ayat yang ke-6 ini adalah ayat membicarakan tentang wuduk. Ayat membicarakan tentang tayammum, ayat membicarakan tentang mandi junub, ayat yang ada menyentuh tentang aspek taharah. Jadi, faedah yang pertama yang kita boleh ambil daripada ayat ini, bila Allah kata faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, maksudnya bila kita basuh wajah kita, kita kena basuh secara menyeluruh. Allah tak ada sebut dalam ayat ni basuhlah sebahagian wajahmu, sebagaimana yang mungkin dalam mazhab Syafi'i, bila dipaham tentang biru'usikum, ba dekat situ tu bermaksud sebahagian daripada kepalamu. Tetapi Allah kata kat sini tak ada, Allah kata faghsilu biwujuhikum ataupun faghsilu ba'dha wujuhikum, tetapi Allah sebut faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Maksudnya bila kita basuh wajah kita ketika kita ambil wuduk, kita basuh muka tu keseluruhan. Sekejap, sebelum tu saya nak tengok dulu sebab ada yang kata di IG suara saya tak kedengaran. Macam mana? Ada yang dengar ke ataupun memang tak dengar langsung suara? Di Instagram. Okey, ada yang dengar, maksudnya ada lah tu. Okey. Baik, kita teruskan kembali. Okey, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wajib untuk nak kita basuh tangan. Bila kita basuh anggota wuduk kita, kita basuh tangan ni mesti kena daripada hujung jari kita ni, maksudnya semua daripada tangan, daripada hujung ni sampailah kepada siku, hujung siku kita. Sebab Allah kata dalam ayat tu wa aydiyakum ilal marafiq. Maksudnya basuhlah tangan kamu. Tangan ni semua maklum, tangan bila orang sebut tangan, ni lah tangan. Sebab bila kita sebut tangan, orang tak terlintas dalam kepala tu dulu. Siku, bila Allah sebut tangan, orang akan tahu tangan ni yang mana ada jari-jari ni. Sebab tangan ni lah kita buat kerja, tangan ni lah kita menulis, tangan ni lah kita buat segala-galanya. Jadi bila terbayang tentang tangan, kita tahu bila Allah kata suruh basuh tangan, ini mesti first kali yang kena buat basuh. Dan Allah kata sampai ke hujung siku. Sebab tu Allah tak kata basuhlah tangan kamu sampailah ke hujung jari. Dan Allah tak sebut sampai ke hujung jari, tapi Allah sebut sampai ke hujung siku. Sebab apa yang terbayang dalam kepala kita bila kita sebut tangan, ini dulu, bahagian ni dulu. Walaupun tangan kita ni, semua ni kita panggil, kita kenal sebagai tangan, tetapi bahagian jari jemari, bahagian pergelangan ini adalah lebih utama, ataupun kita kata bahagian tangan yang paling utama, kerana inilah anggota yang mana kita buat kerja yang paling utamalah untuk nak kita basuh semua. Okay, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bila kita basuh kaki, wajib kita basuh kaki itu sampai ke buku lali. Buku lali ni termasuk dalam anggota yang kita kena basuh wuduk, sebab Allah kata ilal ka'bain. Bila basuh kaki itu biarlah sampai kepada ka'bain. So maksudnya termasuk ke dalam, termasuk sekali merangkumi ka'bain ni sampailah ke buku lali. Kemudian faedah yang keempat, Allah sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan Allah sebut, okey, mula-mula basuhlah wajah kamu, basuhlah tangan kamu sampailah ke siku.
Dan kemudian Allah bagi tahu, sapulah biru'usikum, kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain. Kita pun dah perinci kan, wa arjulakum, adakah kaki ni dibasuh ataupun disapu? Walaupun yang lebih utama adalah maksud kaki itu adalah atas qiraat arjulakum, maksudnya dia berbalik kepada faghsilu, basuhlah anggota kaki kamu itu. Jadi Allah walaupun kita panggil tak disebut basuh pada kaki itu, tetapi boleh difahami yang mana Allah nak susun ni semua mengikut tertib ataupun mengikut susunan. Jadi basuh ni diselangi dengan sapu kepala itu, untuk nak bayangkan mula-mula muka, lepas tu tangan, lepas tu kaki, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Jadi daripada ayat itu kita faham bahawa mengikut susunan itu adalah wajib dalam kita mengambil wuduk. Kan, kalau dalam Al-Quran pun Allah raikan susunan tersebut, walaupun ada kita panggil mungkin kita panggil melibatkan aspek teknikal daripada sudut bahasa, tetapi Allah tetap juga susun mengikut tertib, maka kita kena bila kita ambil wuduk tu kita kena ikut susunan. Sama ada kita rasa mungkin kaki itu lebih kita nak dulu ke, sama ada akal kita fikir kenapa ni dulu ni kemudian macam mana sekalipun, tetapi dalam bab ini kita ikut sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kemudian faedah yang seterusnya, dalam kita mengambil wuduk ini, sunat, kita panggil sunatnya kita boleh mengambil sampai ke 3 kali. Alright? Tetapi bukanlah 3 kali itu semata-mata yang sunnah, sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah buat sekali, Nabi pernah maksudnya basuh tu 2 kali, Nabi pernah basuh sampai 3 kali. So jangan lebih daripada 3 kali lah. Jadi tak semestinya mesti kena 3, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada situasi. Kalau kita rasa air mencukupi, boleh kita buat 3, kita buat 3. Ataupun kita rasa tangan kita tu perlu dibasuh dengan lebih kerap, lebih ni bagus, maka kita pun basuh 3 kali. Tapi kalau keadaan perlukan kepada kita hanya basuh sekali, ataupun kita nak basuh sekali saja kita rasa dah sempurna, dah rata semua, maka itu tak ada masalah, dan itu juga tidak bercanggah dengan sunnah. 1 kali itu wajib. Paling tidak kena basuh sekali, 1 kalilah, jangan basuh setengah kali. Kalau setengah tu tak sempurna. Jadi Allah kata dalam Quran tadi ni, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi bila nak basuh ni, sekali pun dah mencakupi maksud daripada basuhan. Yang keenam, hikmah syarak ataupun hikmah syariat kita daripada sudut untuk bab taharah ataupun bersuci ni. Allah sebut hanya 4 anggota wuduk yang melibatkan hadath asghar. Hadath kecil ni contohnya kita buang air, itu semua antara hadas kecil lah. Jadi bila kita ambil wuduk ni, dia melibatkan rukunnya benda ni lah, 4 anggota ni. Sebab kebiasaannya 4 anggota muka, tangan, kepala ataupun kaki ni, dia adalah anggota kita yang selalu terdedah, yang terdedah kepada kotor, terdedah kepada whatever lah. Tangan especially, tangan kita yang buat banyak kerja, pegang sana sini, so perlukan kepada kita kena basuh. Kaki kita pun sama, kaki kita ni walaupun kita pakai kasut ke, kita pakai stocking ke, selipar ke, tapi dia still, kaki ni benda yang kita tahu dia tak bersih lah. Biasanya dia tak bersih. Kemudian muka. Muka lah, muka kita ni ada macam-macam panca indera kita kan, ada mulutnya, ada hidungnya, ada matanya, semua ada dekat muka kita. Dan muka kita ni adalah benda yang orang semua titik beratkan, dia tempat orang pandang. Jadi ini antara hikmah-hikmahnya adalah kita menjaga anggota-anggota ini supaya kita jaga kesucian. Isyarat tu kita boleh ambil daripada ketika kita berwuduk. Manakala masa kita mandi junub, seseorang yang kena mandi junub ataupun mandi wajib ini, dia kena basuh semua anggota tubuh dia.
daripada ujung rambut sampailah ke ujung kaki. Wuduk boleh sebahagian anggota yang telah Allah sebut, tetapi mandi wajib ni kena semua. Kalau dia kena celah apa yang dia boleh celah tu dia celah kan. So ini orang panggil apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dia tak boleh basuh sekerat-sekerat. Dan Allah kata lagi dalam faedah yang ketujuh, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalaulah kamu dalam keadaan berjunub, fatahharu. Okey, sekarang ni kita tengok daripada sudut lengguk ayat ataupun struktur linguistik ayat ni. Okey, Allah kata wa in kuntum. Alright? Allah tak kata wa in kunta. Sebab kuntum ini dia membawa maksud kamu semua, ramai, plural. Wa in kuntum. Okey, Allah kata fatahharu. Fatahharu pun membawa maksudnya kamu semua bersucilah. Dia plural juga. Kalau singular dia hanya Allah akan sebut wa in kunta fatahhar ataupun fatahhir. Tetapi kalau kita sebutkan dalam ayat ini Allah sebut junub. Junub ini Allah hanya sebut satu kalimat saja. Allah tak sebut wa in kuntum junubina. Junubina ni singular, plural. Maksudnya ramai. Tapi kenapa Allah kata junub ni kalimat yang singular, tapi Allah pakai pada orang yang ramai? Sepatutnya mungkin orang akan kata sepatutnya sebut wa in kuntum junubina fatahharu. Tapi apa yang Allah pakai? Allah kata untuk orang yang ni arahan semua Allah bagi dengan kata-kata yang plural. Tetapi junub Allah guna perkataan singular. Sebenarnya dalam bahasa Arab Fusha, junub ini dia memang boleh diguna pakai. Untuk singular boleh, untuk dua orang pun boleh, untuk ramai-ramai pun boleh. Dia adalah satu kalimat yang very flexible. Dia tak perlu untuk ditasrifkan ataupun diubahkan supaya mengikut macam kata kalimat-kalimat lain lah. Kalimat-kalimat lain pun kita tahu kan dia akan berubah keadaan mengikut jumlah bilangan orang ke ataupun mukhatab yang ada ketika itu. Yang ke-8 Allah kata wa in kuntum junuban fatahharu. Kalaulah kamu dalam keadaan yang berjunub, maka fatahharu, mandilah ataupun bersucilah. Ini menandakan bahawa mandi wajib itu melibatkan semua anggota badan. Sebab bila Allah kata fatahharu kat sini, perkataan dia membawa maksud mutlak, umum. Dan Allah tidak khususkan dengan anggota-anggota seperti mana ketika Allah bicarakan tentang perintah berwuduk tadi. Kalau dalam perintah wuduk tadi, Allah sebut, okey, anggota mana yang terlibat. Muka, kepala, tangan, kaki, itu Allah perincikan. Tetapi dalam bab janabah ataupun junub ini, Allah tak perincikan, Allah sebut umum, junub mandi. So menunjukkan mandi ini mesti kena melibatkan semua anggota. Dan ini disokong oleh apa yang Nabi SAW ajar dan tunjukkan kita dalam hadis-hadis baginda SAW. Yang ke-9, ketika kita mandi wajib, tidak disyaratkan untuk kita basuh anggota ni secara tertib. Tak adalah perlu orang panggil kena basuh kaki dulu ke, kepala dulu ke, mana dulu. Yes, ada sunnah-sunnah dia, betul. Nabi SAW ambil wuduk, Nabi SAW mulakan dulu dengan anggota kanan. Betul, ada dia punya sunnah-sunnah dia, tetapi itu bukan syarat sah mandi wajib. So nak mandi macam mana pun, kita nak terjun dalam kolam ke, terjun dalam laut ke, ataupun nak mandi manakah, asalkan dia diratakan pada semua anggota badan kita. Right. Kemudian sebahagian pandangan mazhab, beberapa mazhab fiqh Islam, mereka mengatakan bahawa kalaulah seseorang itu telah mandi wajib, maka dia tidak lagi perlu untuk berwuduk. Maksudnya
untuk dia salat, dia tidak perlu lagi untuk mengambil wuduk. Ini pandangan sebahagian pandangan para ulama. Sebab apa? Dia kata mandi wajib ini lebih luas ataupun lebih menyeluruh daripada berwuduk. Jadi dia mandi wuduk ini merangkumi maksud daripada berwuduk. Sebab berwuduk ni dia hanya melibatkan sebahagian anggota, dan mandi wajib ni melibatkan semua anggota, dan apa yang dimahukan daripada berwuduk itu ada pada mandi junub. Bahkan mandi junub ni dia lebih ekstra lagi, dibuat lebih advance lagi, dia lebih menyeluruh. Jadi mereka kata orang yang mandi wajib ni tak perlu lagi untuk nak mengambil wuduk selepas itu. Sebab apa? Dia ambil daripada firman Allah ini tadi, wa in kuntum junuban fatahharu. Sebab dalam ayat ini Allah tengah membicarakan tentang salat, kan? Dan permulaan ayat Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah, kalau kamu nak mendirikan salat. So ayat ini adalah tentang aspek taharah yang seseorang itu perlu lakukan, perlu sempurnakan untuk dia salat. Jadi bila Allah sebut pasal wuduk, kemudian Allah sebut pasal mandi junub, Allah hanya kata wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu mandi junub, kalau kamu berjunub, mandi. Allah tak suruh ambil wuduk lagi. Jadi mandi wuduk ini mencukupi pada mazhab ini, mencukupi merangkumi erti daripada taharah untuk seseorang itu melakukan salat. Adapun sebahagian daripada mazhab fiqh yang lain mengatakan bahawa walaupun seseorang itu telah mengambil seorang itu telah mandi junub, dia tetap juga perlu untuk berwuduk, disebabkan dua-dua itu adalah ibadah yang berbeza. So dia kata dengan niat yang berbeza, dengan spesifikasi yang berbeza, so dia tidak boleh dicampur ataupun disekalikan. Alright, itu adalah satu pandangan dalam fiqh. Okay, yang ke-11, tayammum. Okay, kalau kata kita tak boleh ambil wuduk, kita tak boleh nak ni ke mandi wajib, tak cukup air dan sebagainya, maka tayammum itu boleh jadi sebagai ganti, dan dia harus untuk nak mengangkat hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Ini jelas Allah kata dalam ayat tadi, wa in kuntum junuban fatahharu, sampai Allah kata wa in kuntum ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalaulah kamu tak jumpa air, maka kamu boleh bertayamum. Allah sebut tentang tayamum ni selepas daripada wuduk, selepas daripada mandi wajib ataupun mandi junub. Maka ini menunjukkan bahawa sesiapa yang kena mandi wajib tetapi dia tak menjumpai air, maka dia boleh bertayamum dan kemudian dia melakukan salat. Tak payah lagi ganti kalau kata dia terjumpa air kemudian. Yang ke-12, nak melakukan tathir ataupun bersuci ini, maka dia mesti menggunakan air. Tak boleh bersuci selain daripada air. Air ni maksudnya adalah air yang kita panggil air yang senang cerita macam air kosong tu lah. Air yang suci lagi menyucikan. Sebab kalau kita panggil air urin ataupun air tebu ataupun air susu, kita panggil air, tetapi air tersebut dia bukan mak. Arab ni mak moyah ni disifatkan kepada air kosong. So air ni dia bersifat okey, dia suci, maksudnya dia taklah kotor ataupun najis, tapi dia tidak menyucikan. Kita taklah kalau kata ada nak basuh lantai kita guna air urin, habis melekit. Kita tak guna air susu, kita tak guna air teh, kita tak guna air kopi, sebab benda tu, air tersebut tidak menyucikan. Air yang menyucikan adalah air yang kita semua kenal sebagai mak. Sama ada air tu contohnya air sungai. Air sungai pun dia adalah kadar-kadar yang kalau air sungai tersebut terlalu kotor, yang dia mengeluarkan nama daripada air, maka dia pun tidak dikira sebagai air suci juga, kan? Ataupun air tersebut dah berbau sampah, dah penuh dengan sampah, itu pun tak boleh dipanggil sebagai air, sebab dia dah keluar daripada nama mafhum ayat yang menyucikan itu. Yang ke-13, Allah kata falam tajidu ma', kalaulah kamu tidak menjumpai air.
Ini menunjukkan apa yang kita sebutkan tadi, nak bersuci ni kena air yang bersifat air mutlak, air yang suci dan boleh menyucikan. Walaupun dia berubah sikit pun tak ada masalah. Okay? Tetapi selagi mana dia membawa makna air mutlak, itu kita panggil air mutlak lah. Kalau orang Arab dia panggil kalau air jus tu dia tak panggil dah, dia panggil asir, dia panggil benda-benda lain, halib, kalau susu laban ke, dia dah tak panggil Orang Melayu je dia panggil air oren, air tebu, air sirap. Air tu mestilah ada lagi kan. Itu jangan ukur pemahaman Al-Quran ini dengan bahasa kita, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian Allah kata falam tajidu ma, kalaulah kamu tidak berjumpa dengan air. Ini menunjukkan bahawa wajib untuk kita usaha nak dapatkan air dulu. Kalaulah rumah kita tak ada air, kita tengoklah ada ke dekat kejiranan kita ada lagi kawasan air ataupun yang berhampiran. Sampailah kita rasa macam di kawasan kita ni memang tak ada air, dah terputus air, maka kita tak perlulah nak mencari, kena menyusahkan diri pergi cari jauh di luar kawasan, pergi keluar daerah. Itu tak perlu lagi lah untuk kita nak salat. Cukup untuk kita bertayamum. Kemudian yang ke-16 Allah kata wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ayat-ayat yang Allah kata tentang tayammum, ini semua menunjukkan bahawa agama ini yusrun. Agama ini sebenarnya sifatnya mudah. Dan kalau adalah asbab yang membolehkan seseorang itu untuk mengambil rukhsah ataupun keringanan, kelonggaran, maka dia boleh mengambil keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Dalam kaedah kata al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesusahan itu boleh mengundang kesenangan. Tetapi dia sama sekali tidak menjatuhkan kewajipan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Salat umpamanya, satu kewajipan. Tak kira lah kamu sakit ke, kamu apa ke, selagi mana akal kita ni masih lagi waras, selagi mana akal kita ni tidak hilang ni maksudnya dia tak gila, dia tak tidur, dia tak hilang disebabkan pengsan, koma dan sebagainya, selagi kita sedar, maka kita wajib solat. Tak ada kaki ke, melecur seluruh badan ke, tetapi Allah telah bagi keringanan mengikut kemampuan seseorang. Kalau orang tu tak mampu nak berdiri, dia demam, dia tak sihat, dia solat juga tapi dia solat duduk. Kalaulah dia tak boleh duduk juga, dia ada condition yang dia tak mampu, maka dia kena solat juga, tapi mungkin dia boleh solat baring. Kalau baring ke, di dalam nak gerakkan tangan dia pun susah. Di lumpuh contohnya, mata dia je boleh, dia kena gerakkan mata dia juga. Selagi mana akal dia masih lagi boleh sedar, boleh berfikir, maka kewajipan salat itu tetap. Maksudnya kewajipan itu tidak gugur, tetapi kaifiat untuk nak menyempurnakan kewajipan itu Allah bagi mengikut kemampuan kita. Kemudian Allah kata fatayammamu sa'idan tayyiba. Orang-orang yang nak bertayammum ini Allah kata dia boleh bertayammum dengan sa'idan tayyiba. Apa maksud sa'idan tayyiba? Okey, sebelum kita pergi kepada sa'idan tayyiba, first sekali Allah kata fatayammamu. Maksudnya orang yang nak bertayammum ni dia mesti kena ada niat lah. Niat ni sebab dia dah tujuan. Dia bukanlah saja kerana dia nak main pasir ke, dia nak main debu ke, tak. Tapi dia tujuan dia buat tu sebab dia nak gantikan wuduk ke, dia nak gantikan mandi junub ke. Niat ni adalah sesuatu. Sometimes ada orang tanya kepada Ustaz, macam mana lafaz kita nak niat? Lafaz tu tak penting ya sahabat. Lafaz ni cuma untuk nak membantu kita untuk nak set mindset. Bila orang kata mindset tu, itulah niat. Sebab niat ni adalah satu lintasan hati ke, ataupun kita panggil lintasan fikiran ke, apa yang kita telah tuju ataupun kita maksudkan untuk melakukan sesuatu, kita telah berniat. Kan? Melainkan orang tu tak waras. Melainkan orang tu ada masalah daripada sudut mental, yes. Dari segi situ dia dah tak ada taklif sebab
kepala dia tak boleh nak fikir. Niat ni dia berbalik kepada akal kita. Contoh nanti tak lama lagi nak bulan Ramadan. So bila Ramadan kita dah set, kita bangun sahur kan. Kita bangun sahur. Sahur tu kenapa kita penat-penat bangun kan? Sebab kita niat nak puasa lah. Kita duk siap settlekan makanan sahur daripada malam. Sebab esok kita dah niat nak puasa. Itulah niat. Kita dah nak solat. Dan kenapa kita pergi ambil wudu, kemudian kita pergi surau? Automatically kita pergi surau tu sebab kita nak solat. Niat, kita dah niat nak solat. Kenapa kita bangun pergi masuk saf? Sebab kita dah niat nak solat. Kan? Tak, itu maksudnya dah tahu dah. Maksudnya kita dah tahu memang kita buat tu. Kenapa Allah suruh kita niat? Kenapa dalam agama kita disebut pasal niat? Niat ni pasal dia nak suruh kita ni, bila kita buat sesuatu, kita tahu kita buat benda tu. Kita solat tu, yes, kita memang nak solat ni. Kita solat sebab tanggungjawab kita ke? Sebab kita nak ganjaran Allah ke? Niat tu yang akan membezakan pahala orang. Niat tu yang akan membezakan benda yang sama, tetapi sama ada orang tu dapat pahala lebih, pahala kurang, ataupun orang ni dapat pahala, orang ni tak dapat pahala. Ada orang, tiba-tiba dia bangun solat sunat kan. Dia solat sunat, tapi mungkin dia tak dapat pahala. Pasal apa? Sebab tiba-tiba dia nampak mungkin ada orang masuk, dia nak tunjuk ke orang yang dia rajin solat. Niat dia dah lain. Walaupun dia niat dia bangun solat, tapi niat dia solat tu untuk apa? Sebab dia nak tunjuk ke orang. Dia tak dapat pahala. So ada orang contohnya bila dia sedekah, tapi dia nak nunjuk-nunjuk ke orang. Dia nak supaya niat dia sedekah pertama sekali, niat yang pertama dia tu pasal dia bukan nak tolong orang sangat. Dia bukan sebabkan nak ganjaran Allah sangat, tapi dia niat dia sedekah ataupun dibayar supaya dia boleh dapat pengecualian cukai. Niat seorang ni, okey, bukan nak kata orang yang dapat pengecualian cukai itu dia tak dapat pahala ke? Tak, berbeza. Ada orang first niat dia dulu dia nak tolong orang, tetapi pengecualian cukai itu bonus. Dapat ke tak dapat ke dia tak kisah sangatlah. Dan yang penting dia nak tolong orang tu. Yang ni cuma teknikal dunia yang mungkin dia nak cuba ni sikit. Setiap orang berbeza niat dia, dan niat ni lah yang Allah akan kira. Innamal a'malu binniyat. Setiap daripada amalan kita ni berdasarkan kepada niat kita. Sebab itulah dalam bab niat ni, manusia tak ada siapa-siapa pun yang boleh judge. Kan? Nampak je orang tu macam bagus, nampak je macam soleh, nampak je macam alim, nampak je. But here, only Allah knows. Orang tu pun tahu dan Allah yang maha tahu. Kita tak boleh nak pandai-pandai je hukum orang, sebab Nabi pun marah. Nabi kata pada Usamah, Nabi tegur bila dia bunuh orang tu, dia buat-buat macam dia tahu orang tu dia bunuh sebab takut, dan dia takut dia masuk Islam konon-konon, tapi Usamah kata dia ni masuk Islam sebab dia takut kena bunuh. Nabi kata, adakah kamu dah belah dada dia, isi hati dia? Kamu tahu isi hati dia? Ya, Nabi tanya banyak kali sebab manusia ni bukan tugas dia untuk nak menjudge apa yang ada dalam hati orang. Fatayammamu sa'idah. Okey, bila Allah kata fatayammamu sa'idan, bila kita nak tayammum ni, sa'id ni ta'rifan ni adalah apa yang ada di atas permukaan tanah. So debu, pasir, tanah, itu semua termasuk dalam maksud sa'id. Tapi syarat sa'id itu tayyiban, yang Allah sebut sa'id dan tayyiban. Tayyiban ni mestilah tanah yang bagus lah. Tak adalah tanah yang kotor, yang mungkin maksudnya kita kata yang ada najis ke, ataupun yang ambil yang make sense lah, debu-debu yang okey kan. Tapi tak adalah perlu sampai kata ada jenis tanah yang khas kan, yang disampaikan, dikomersialkan, dijual sekarang ni, orang buat produk. Nak samak masjid ke, nak samak rumah ke, kononnya kena tanah yang tertentu. Ada orang pun jual debu ataupun macam debu tayammum. Bukan kata tak boleh, tetapi bukanlah Islam ini rigid itulah jenis tanah yang orang ingat tanah yang khas. Tak ada. Kalau katakan kita tak jumpa mana tanah, kita apa yang ada di atas tanah permukaan, habuk kita tengok kat dinding rumah kita, pam kita tak nampak habuk pun tak apa, dia mesti ada punya pam, sapu je dah. Itu pun dah
mencukupi. Tak perlu kita pergi cari pergi keluar, pergi tengok dekat tanah lopak-lopak rumah kita tu, tak perlu dari situ. Dia untuk bagi isyarat kepada kita. Itu maksud sa'i. Okay? So jangan sempitkan agama ini dengan satu pemahaman, dan sama orang kerana dia nak berniaga, dia sempitkan pemahaman agama ini, dan orang pun sampai jadi keliru. Orang jadi ingat, oh tanah yang tu saja kah, yang lapisan keberapa yang ke bawah tu saja boleh guna. Itu semua menyusahkan. Islam bukan sampai ke tahap itulah. Kan kenapa disyariatkan benda ni? Sebab dia memudahkan. Sebab orang dah nak cari ayat pun tak ada, kan, nak cari tanah masalah pula, kan, payah kan? Sebab ini ganti, air dah tak ada, apa ambil debu, ambil je atas meja kita boleh, atas mana dinding pun boleh. Nak cakap pining pula, kan. Okay. Ayat kemudian faedah yang ke-19, bila Allah kata biwujuhikum, okay, wajib untuk kita bila basuh muka masa kita tayammum, sama juga basuh semua muka kita ni. Macam mana kita basuh dalam anggota wuduk kita, sebab Allah kata famsahu biwujuhikum. Maksudnya kita basuh semua muka kita. Kita tak basuh separuh-separuh. Jangan macam, alamak aku tak nak basuh hidung aku, tak boleh. Jadi ini semua termasuk dalam takhfif ataupun keringanan yang agama telah berikan kepada kita. Allah sebut ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah sebenarnya tak maulah menyusahkan kamu. Nampak ayat ni pun dah cukup dah untuk nak kita faham bahawa janganlah sampai teknikal agama ni dipersusahkan. Dan hari ni kita tengok agama kita ni, orang nak benda tu mudah dijadikan susah. Kan, sampai kan nak pindah rumah ke, tak diyakini ada jilatan anjing kat situ, sampai setiap rumah dia nak pergi samak. Masjid pun nak pergi samak, nak buat niaga. Dan benda tu bukan murah. Yang konon-konon nak pergi samak masjid ni, yang baru rasmi ni semua ni, ini semua menyusahkan kita. Sedangkan Allah kata ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Agama ni bukan Allah nak suruh bagi melawak, nampak menyusahkan kita. Yang sepatutnya dia bersifat memudahkan. Benda kita tak nampak, benda kita tak pasti, janganlah buat apa nak pergi ragu-ragu ke tepi, kan. Syak wasangka, itu semua hasutan syaitan tu. Baik. Kemudian bila Allah sebut tentang taharah, 3 aspek ni, mandi, wuduk, tayammum, ini semua sebahagian daripada nikmat Allah. Sebab tu Allah kata waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Ini semua adalah antara nikmat. Wuduk sendiri pun dah banyak nikmat, kan. Kita pun tahu fadilat wuduk macam mana dia boleh menghapuskan dosa kita, walaupun dengan maksudnya titisan wuduk yang menjatuh tu macam dia menggugurkan dosa-dosa kita. Itu pun termasuk dalam nikmat. Nikmat ni kadang-kadang kita tak perasan ataupun kita tak nampak. Macam tu juga dengan mandi wajib, kan. Allah bagi keringanan kita untuk tayammum. Kalau orang dalam musim sejuk, mungkin dia tak sanggup nak mandi, kan, dia boleh bertayammum. Itu pun satu nikmat daripada Allah. Okay. Kalau kita tengok dalam ayat ke-6 ni, satu fakta yang menarik juga. Dalam ayat ini ada, dia panggil sebagai 7 asal. 7 asal. 7 asal ni, 6 daripada dia berpasangan-berpasangan. Okay. 2 pasangan taharah, wuduk dan juga mandi wajib dalam ayat ni lah. 2 pasangan yang menyucikan air dan juga tanah disebut dalam ayat ni. 2 hukum yang disebut dalam ayat ni, sapu dan juga basuh. 2 penyebab yang kita kena bersuci dalam ayat ni sebut hadas dan juga berjunub.
Dan dua benda yang diberikan kelonggaran disebut dalam ayat ni, sakit dan juga bermusafir. Dua kunyah, bukan kunyah, dua kiasan ataupun bahasa metafora yang disebutkan dalam ayat ni, buang air besar dan juga jima. Itu kita dah sebut dalam minggu yang sudah. Kita sebut Allah tak sebut berak, Allah tak sebut jima, tapi Allah sebut Al-Ghaid, nama tempat yang rendah. Orang tahu itu tempat membuang air. Dan Allah sebut sentuh, bahasa bagi jima. So maksudnya dalam ayat ni dia ada pasangannya. Itu antara fakta menarik yang kita boleh ambil dalam ayat ini. Alright. So, kita pergi kepada ayat yang seterusnya insya-Allah. Ayat yang seterusnya, Allah sebagai kita buka, kita tengok ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Okey, secara generalnya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang-orang yang beriman supaya mereka ingat akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Khitab adalah untuk orang beriman. Ataupun kata-kata ini, perintah dalam ayat ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Ingat dengan nikmat Allah dan ingat tentang perjanjian yang telah mereka dulu lakukan, bai'ah mereka bersama dengan Nabi SAW untuk bersama dengan baginda, untuk membantu baginda, untuk menegakkan agama baginda dan berdakwah. Ingat dulu kamu pernah cakap sami'na wa ata'na, kami dulu dengar dan kami juga patuh pada perintah. Maksudnya apa yang Nabi SAW nak perintahkan kepada kami. Dan Allah perintahkan juga kepada orang yang beriman supaya mereka ini menunaikan hak Allah. Dan apa sahaja hak Allah itu mereka lakukan dengan penuh ikhlas. Dan mereka perlu lakukan dengan mengambil kira soal keadilan. Jangan sampailah kerana mereka benci akan seseorang ataupun satu-satu puak yang menyebabkan mereka tidak berlaku adil. Sebenarnya manusia ini perlu untuk nak sentiasa mulazamatul adl, sentiasa untuk melazimi keadilan. Kerana apa? Sifat itulah yang lebih bertakwa. Allah suruh kita bertakwa dan Allah tahu apa yang kita kerjakan. Orang yang tak adil ni kurang takwa dah. Itu apa Allah nak bagi tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada orang yang beriman yang melakukan amal saleh bahawa mereka ini akan mendapat pengampunan di atas dosa mereka. Mereka akan perolehi ganjaran Allah yang maha luas. Allah akan berikan kepada mereka syurga, dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka ini akan mendapat api neraka. Kemudian Allah perintahkan kepada orang yang beriman lagi untuk ingat lagi nikmat Allah ke atas mereka. Dan ketika mana ada orang-orang musuh-musuh yang cuba untuk nak melakukan tipu daya ataupun muslihat ke atas mereka, tetapi Allah telah hindarkan perkara tersebut, keburukan itu daripada orang yang beriman.
Dan Allah telah membuatkan perkara-perkara buruk itu terhindar daripada mereka. Allah suruh mereka ingat dan takwa lagi kepada Allah. Kan, jangan kita sampai tergelincir daripada petunjuk Allah. Jadi bila Allah kata wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi, ingatlah nikmat Allah dan juga perjanjian yang telah kamu ambil dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz qultum sami'na wa ata'na, ketika dulu kamu kata kamu memang akan dengar sentiasa dan kamu akan sentiasa patuh. Allah suruh takwa, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah tahu apa yang ada dalam dada-dada kamu. Kenapa Allah sebut ayat ni lepas Allah cerita tiba-tiba tentang ayat pasal wudu ataupun pasal taharah tadi? Munasabah dia adalah bila mana Allah sebut ataupun cerita tentang ayat-ayat yang lepas. Dalam ayat-ayat yang lepas daripada ayat yang pertama, sekali lagi Allah telah sebut tentang banyak taklif ataupun beban tugas, hukum hakam. Maka dalam ayat ini Allah nak ingatkan kepada orang yang beriman supaya mereka terima, supaya mereka tunduk dengan segala perintah Allah. Yang pertama, kerana nikmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman ni sangat-sangat banyak. Kalaulah beriman ni banyak, apatah lagi kepada kita secara khusus. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita membuatkan wajib untuk nak kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita kena jaga, istilahnya jaga Allah. Dan juga sudut yang kedua, Allah nak bagi tahu selain daripada nikmat, Allah dah bagi kamu Allah banyak nikmat. Pada masa yang sama, kamu juga telah berjanji, mengikat perjanjian dengan Nabi SAW untuk kamu patuh kepada baginda. Jangan banyak songeh, jangan kona sana sini. Jadi ingat dengan hati kamu, ingat dengan lisan kamu, nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu, which is the biggest nikmat adalah nikmat al-hidayah. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, antara doa yang kita kena minta kepada Allah selalu adalah kita minta Allah hindarkan kita daripada kehilangan nikmat. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Kan, ya Allah, aku minta, aku berlindung kepada Engkau daripada kehilangan nikmat. Nikmat ni ada macam-macam, nikmat kesihatan pun nikmat, nikmat keluarga pun nikmat, nikmat harta pun nikmat, nikmat sahabat pun nikmat, macam-macam nikmat. Tetapi nikmat yang paling besar adalah nikmatul hidayah. Nikmat Islam, nikmat iman, yang kerana nikmat inilah yang kita mampu insya-Allah akan beroleh syurga Allah yang kekal abadi nanti. Dan dalam Quran pun Allah pun sebut tentang ahli syurga bila masuk saja ke syurga, mereka akan buat apa dulu? Puji Allah dulu, syukur kepada Allah. Dalam Quran Allah kata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Kalau tanpa hidayah daripada Allah, kami tak akan dapat mengecapi apa yang kami dapat pada hari ini. Nikmat yang besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab itulah kita kena bersyukur. Doa pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kami setelah Engkau berikan kami hidayah. Kalau kita dah istiqamah dalam satu amalan, kita jaga. Kalau kita selalu sentiasa salat jemaah, kita jaga. Jangan sampai nanti kita boring, kita tak buat, kita jemu dan sebagainya. Apa saja amal soleh yang kita lakukan, kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita sifat istiqamah. Wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih. Dan perjanjian, dalam konteks ayat ni Allah nak cerita tentang sahabat Nabi SAW. Kamu dulu dah berjanji setia dengan Nabi SAW, kamu dah bai'ah dengan Nabi SAW. Even dalam surah Al-Hadid Allah kata, wa ma lakum la tu'minun billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan dah banyak mitsaq, perjanjian yang kita buat, kan? Kalau sahabat dulu dengan Nabi SAW, kita pun pernah berjanji dengan Allah Azza wa Jal
kan? Maka kita perlu untuk nak patuh, kita kena jaga. Sahabat dulu antara bai'ah mereka dengan Nabi SAW, dia kata dalam hadis Junadah bin Abi Umayyah, bay'ana ala sam'i wa ta'ah, kami bai'ah Nabi SAW untuk kami dengar dan kami taat, fi man syatina wa makrahina, dalam ketika kami senang, ketika kami susah, wa usrina wa yusrina wa athratin alaina. Semua maksudnya kita sentiasa patuh kepada Nabi SAW dalam apa jua. Wa alla nunazi'al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kalaulah kita telah bai'ah, berjanji setia kepada seorang pemimpin Muslim itu, maka kita kena pegang selagi mana dia tidak melakukan dengan bukti yang jelas kufur yang bawah, satu kekufuran yang mengeluarkan daripada Islam, dengan bukti yang mana para ulama yang berautoriti saksikan perkara tersebut. Kita jangan cabut ketaatan itu. Wattaqullah, dan Allah kata bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah ni adalah satu perasaan yang Allah campakkan dalam hati kita. Sejauh mana kita rasa takut kepada Allah, sejauh mana kita rasa kehadiran Allah dalam diri kita yang membuatkan kita sentiasa berjaga-jaga, kita rasa bimbang, berhati-hati, takut sampai kita terjebak melangkaui batasan yang menyebabkan kita dalam dosa dan juga api neraka. Itulah kalimah taqwa yang diambil daripada wiqayah, benteng yang mencegah kita. Bila kita nak buat satu dosa, kita fikir balik, salah ni, nanti aku kena azab ni. Itulah taqwa. Banyak kali Allah sebut wattaqullah wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita ni, yang kita, kalau kita rasa tak redha, kita rasa nak munafik ke dalam diri kita ni, Allah tahu. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, kan sebelum, kenapa Allah sebut ayat ini? Sebab ayat ini dia kesinambungan daripada ayat yang sebelumnya yang berkaitan dengan beban-beban tugas. Jadi Allah sebut lagi antara beberapa tanggungjawab tugas yang perlu kamu kena laksanakan adalah syuhada bil qist. Kamu kena jadi saksi keadilan. Saksi keadilan ni maksudnya apa? Keadilan ni dia satu benda yang berlainan dengan kezaliman. Katakan kita bergaduh dengan kawan kita, kita tuduh dia dengan apa yang dia tak begitu, itu adalah satu kezaliman. Kita cuba menimbulkan apa-apa yang tidak baik pada sahabat kita yang sepatutnya tidak begitu, itu adalah satu kezaliman. Dan bila kita boleh berhenti daripada perkara tersebut, itu sudah satu baik. Kita tidak melakukan kezaliman, maksudnya kita cuba untuk nak berlaku adil. Itu satu fasa. Kita tak kacau dia, kita tak sakiti dia. Tapi boleh jadi kita masih bengkak pada dia. Betul? Sometimes luka itu dalam, sometimes pedih, sometimes dicurah-curah lagi dengan limau, jadi lagi pedih. Menyebabkan orang tu dari segi perbuatan okey, dia tak cakap apa, dia tak kutuk, dia tak buat apa-apa perkara yang aniaya kawan tu. Tapi janganlah kerana kebencian kamu terhadap dia. Allah kata dalam ayat ni penting ni. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sebab kamu benci, kamu tak suka pada seseorang, pada satu-satu puak, pada sesiapa, menyebabkan kamu tak berlaku adil. Yang ini saya cakap, minta maaf,
Ramai orang susah nak pass test ni. Termasuk orang-orang sunnah kita sendiri. Bila kita dah mula tak suka pada satu, yang tu kita hentam. Asal ada kita tibai, asal ada peluang kita boom. Sebab apa? Sudah terbawa-bawa permusuhan kita pada mereka. Sudah terbawa-bawa yang kita ni memang tak suka pada dia. Menyebabkan kita tak dapat nak pertimbangkan neraca baik ataupun buruk. Mungkin kita sebut satu baik, kita bagi dia 10 yang tak baik. Mungkin menyebabkan kita jadi bias. Mungkin menyebabkan kita jadi tak adil dalam apa-apa sahaja yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tak perasan orang-orang, yalah, kita ada anak-anak, kita ada sahabat-sahabat, kita ada orang-orang di sekeliling kita. Kita tak hargai seseorang dan kita buatkan contohnya ada pihak itu merasakan bahawa mereka ini dizalimi ataupun di apa-apalah. Ini sering terjadi lah. Even anak-anak kita pun selalu akan anggap macam mak pak dia tak berlaku adil pada dia kan. Maybe yes, maybe not. Tapi dalam apa juga pertimbangan Allah kata jangan sebabkan kamu rasa tak senang dengan dia. Kadang-kadang bukan tak senang dengan dia, tapi kamu mungkin susah nak masuk dengan dia. Kamu rasa menyebabkan kamu tak cuba berlaku adil. Dan adil. Dan Allah kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang beriman, berlaku adillah dengan sesiapa pun, sebab itu yang lebih hampir kepada takwa. Maksudnya dalam apa perbuatan yang kita lakukan, walaupun benda tu baik, benda tu tak salah pun, tetapi ada perbuatan yang mana yang ini lebih baik daripada itu. Yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih tepat, itu yang lebih hampir dengan takwa. Itu yang lebih besar ganjarannya. Itu yang lebih itu dan ini. That's takwa. Betapa Islam pentingkan soal keadilan dalam muamalat. Tapi tak ramai orang perasan benda ni. Adil ni adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab ketidakadilan itu menimbulkan permusuhan. Ketidakadilan itu akan menyebabkan banyak lagi masalah-masalah yang timbul. Ketidakadilan itu akan melukakan hati ramai pihak. Orang kita bila berbicara tentang keadilan, mereka hanya melihat daripada sudut politik. Keadilan ini daripada sudut kerajaan yang adil. Tetapi kita sendiri tak cuba berlaku adil pada kerajaan kecil kita. Kerajaan kecil kita maksudnya mereka yang berada dalam sekeliling kita, yang kita berurusan dengan mereka, yang mana kita ada kuasa untuk berlaku adil. Sama ada keluarga kita, sama ada jiran kita ke, sama ada sahabat-sahabat kita ke, sama ada rakan sekerja kita ke, ini semua adalah kerajaan kecil yang mana kita kena ada keadilan. Orang selalu ingat imamun adil, ini hanya berbalik kepada khalifah, raja, sultan, perdana menteri. Tapi kita lupa, kita juga adalah imam dalam kerajaan kita. Kalau dengan sahabat kita, kita tak mampu berlaku adil. Kalau dengan anak kita, kita tak mampu berlaku adil, how can kita nak mendapat ganjaran Allah? Sebab itulah bila Allah kata imamun adil, ganjarannya adalah akan mendapat naungan arasy Allah ataupun naungan Allah pada hari kiamat kelak. Kita tahu amalan-amalan ini tak senang kita nak lakukan. Bukan mudah. Detail, nak kena lawan perasaan dalam hati dan sebagainya. Kerana ketidakadilan itu akan menimbulkan ketidakpuashatian. Bila timbul ketidakpuashatian, maka
akan ada doa-doa yang tak baik, akan ada implikasi, akan ada menimbulkan negativiti dalam silaturahim, dalam ukhuwah, dalam muamalah, dalam interaksi kita sesama manusia. Always Allah ingatkan kita supaya berlaku adil. Sekali lagi Allah kata wattaqullah. Allah ingatkan kita supaya bertakwalah kepada Allah. This is taqwa. This is taqwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu dalam sangat pengetahuannya dengan apa yang kamu lakukan. Kezaliman yang kamu lakukan, itu sikit kamu cuba gelong sana sini, kamu cuba culas sana sini, kamu cuba helah sana trik situ sini sikit, kamu cuba cover itu dan sini sikit. Allah khabir. Allah tak cakap alim. Dalam ayat ni tengok, Allah tak cakap alim. Allah cakap khabir. Sebab khabir itu lebih daripada alim. Alim itu mengetahui, tahu, yes. Tetapi khabir ini sesuatu benda yang you know, orang kata apa, dari kulit ke kulit, atas bawah, deep inside. Spy dalam Arab pun dipanggil sebagai mukhabarat. Sebab mukhabarat ni dia something yang dia know cerita inside. Dia spy. Spy ni dia bukan hanya tengok luar-luar, dia cari rahsia dalam-dalam. Itulah khabir. Allah tahu. You try to goreng sana, you try to complot sana, you try to ini. Allah Maha mengetahui. Walaupun di dunia ini kamu mungkin akan terlepas. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah berjanji kan kepada orang beriman dan beramal saleh, mereka ini akan dapat pengampunan dan ganjaran yang besar. Ini semua kerana sebelum-sebelum ini Allah dah bagi tahu tentang beberapa taklif. Allah telah sebut tentang amalan-amalan ataupun perintah-perintah yang membawa kepada taqwa. Allah dah sebut tentang aspek keadilan, benda-benda yang boleh menjauhkan diri kita daripada balasan Allah dunia dan akhirat. Maka Allah nyatakan tentang ganjaran yang Allah nak berikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang tahu berpegang kepada janjinya. Bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, ingat ini semua ciri-ciri orang yang beriman. Nak ciri-ciri orang beriman, pegang. Wa ajrun azim, satu ganjaran yang mana Allah nak beri kepada kita yang tak terperinya, iaitu jannah, syurga Allah. Syurga Allah ini satu benda yang kita tak boleh ukur dengan akal kita. Kebanyakan kita ini selalu akan ukur apa yang Allah dan kita cuba untuk nak samakan what we call is alam di sana ini sama seperti alam kita. So we always kita almost macam akan cakap, kenapa Allah macam ni? Sampaikan kelak orang cuba nak ukur Allah dan sifat-sifatnya, nak cuba nak ikut otak kita. Alam di sana tu kita nak cuba samakan dengan alam kita ni. Tak boleh. Ada benda yang kita rasa benda tu simple, besar di sisi Allah. Kan dalam hadis pun beritahu, bila orang yang sebut Allah itu Trinity, bergegak langit, kita tak nampak. Orang pakai sebut je, mungkin nak buat kandungan TikTok, tak tahu benda tu besar. Kita rasa benda tu wa tahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu merasakan benda itu mudah, kecil, tetapi di sisi Allah benda tu besar. So ada benda yang kita tak boleh ukur. Syurga pun bila Allah sebut, jangan ukur dengan kepala kita macam mana syurga Allah. Sebab itulah kadang-kadang balasan Allah ni besar, berat. Orang yang kufur kepada Allah tak keluar syurga, tak keluar neraka dah. Sama juga orang yang jadi ahli syurga dapat sebesar-besar nikmat dengan pahala, dengan amalan yang sikit Allah boleh bagi banyak. Luas. Kita jangan ukur dengan apa kadar dengan ada alam kita ni dengan apa yang alam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, Allah
of course dia akan ada timbal balas. Bagi orang yang ingkar, mereka akan mendapat neraka Allah dan juga balasan Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kupasan tentang ayat ini pada waktu yang akan datang, insya-Allah. Saya confirmkan semula minggu depan sama ada kita ada kelas ataupun tak, sebab kemungkinan saya akan pergi ke Indonesia. Terus, barakallahu fiikum. Kita bertemu lagi insya-Allah dalam waktu yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.